Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan doa, iringi doa, moga-moga kita selamat dan jaga kesihatan dan hidup bersama keluarga dan mematuhi peraturan-peraturan ditetapkan. Walaupun kita berhak pertikai, persoal, tetapi peraturan itu untuk keselamatan harus dipatuhi tanpa banyak kerana banyak soalan-soalan dibangkitkan dan pada mulanya saya bercadang juga untuk menjawab. Ini hebah isu Raja Mendalia dan Sikitul. Saya mula bawa isu Sikitul ini dalam Kongres Keadilan bulan Disember yang lalu di Melaka, kerana kebetulan ada hubungan dengan sejarah Melayu, robohnya kota Melaka dan pengkhianatan Sikitul. Tapi elok saya ambil kesempatan rujuk kitab atau buku sejarah Melayu dan ambil kerana banyak pengajarannya. Pertama, peranan Datuk Bendahara Seri Maharaja. Kedua, Raja Mendalia Sarawak Saudagar. Ketiga, Sikitul. Keempat, Sultan Mahmud sendiri dan apa pengajarannya. Kerana apa yang berlaku itu menyebabkan akibat rasuah mulanya, ketul-ketul emas yang dikumpul, kemudian Bendahara Tun Ali dibunuh bersama keluarganya semua sekali, dan itu akibat fitnah perasuah Raja Mendalia dan Sikitul, dan akhirnya menyebabkan kejatuhan Empire Melaka. Tapi saya nak merujuk supaya kita ambil kesempatan juga membaca satu buku sejarah yang sangat penting bagi orang-orang Melayu. Dan kita tidak mahu orang hanya war-warni pejuang Melayu. Saya pernah tanya seorang yang hebat berkami pejuang Melayu, sejarah Melayu pun dia tak pernah baca, dan hikayat Hang Tuah pun tidak tahu. Padahal ada beberapa pengajaran dari sejarah dan pengajaran dari segi moral yang harus kita timba, dan kelemahan-kelemahan yang sosok cerita dan kezaliman rasuah yang tertera dalam buku-buku tersebut. Saya mula dengan beberapa soalan dibangkitkan. Saudara Zainal Abidin Ismail bertanya, apakah pandangan mengenai media rasmi kerajaan menggunakan sebutan baku bahasa Melayu dalam penyampaian berita, saya percaya dalam pengajaran. Masa saya Menteri Pendidikan, saya pernah kemukakan agar kita laksanakan bahasa Melayu standard. Saya mahu bahasa Melayu itu dikenali sebagai bahasa serantau, bahasa ilmu. Dan kalau mau jadi bahasa serantau dan bahasa ilmu, sebutannya bukan logat daerah. Kita boleh kecek Kelantan di Kelantan, kita boleh bercakap mami mamu di Pulau Pinang, cara orang Penang. Tetapi bahasa yang standard itu haruslah satu, sebutannya, gayanya, dan jadi besar. Maknanya rangkul Singapura, Brunei dan Indonesia. Baik. Ada yang mengatakan, mengapa kita harus ikut Indonesia? Ini orang kurang ikuti sejarah perkembangan bahasa. Bahasa Melayu itu bukan bahasa Indonesia, ya, bahasa daerah di Sumatera. Ya. Dan hanya pada tahun 1928 bermula dengan Sumpah Pemuda diperkenalkan satu bahasa, satu bangsa, bahasa Melayu tadi itu bahasa Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia, bukan bahasa Jawa, Bugis, Sunda dan lain-lain, ya. Dan satu negara, negara Indonesia. Dulu kan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Jadi nak kata bahasa Melayu ini bermula dari Indonesia pun kurang tepat, ya. Kitab lama yang ditulis banyak di Kepulauan Melayu di sebelah semenanjung Tanah Melayu dan Riau, ya, sebab pemerintahan Johor Riau. Jadi membadai setakat itulah saya bicara tentang pembakuan bahasa. Banyak juga tentangan, tetapi saya nak sebut, saya mau bahasa Melayu bahasa unggul di rantau, bahasa pengantar, lingua franca dan bahasa ilmu. Dan untuk itu dia menjadi bahasa satu wilayah yang besar, ratusan juta umat di Kepulauan Melayu,
di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan, Thai dan beberapa tempat lain. Kai perayaan, is those social distancing the answer? Is it really effective? Aren't we taking the easy way out? Now, I wouldn't want to claim expertise in this. There has been somewhat a consensus with regard to social distancing and therefore the MCO. Now, I also understand that this is rather controversial. Some dispute this because it will have serious implications, people's livelihood. I acknowledge that. But for now, I think the general consensus is to our safety, our security, the health of the population is paramount. And therefore, for now, I think we need to follow, we need to abide. We can continue to ease some of the rules depending on the requirements and our capacity to monitor. The need to effectively monitor is important. Test kits must be there, hospitals must be fully equipped, but the public, the general population, must give our fullest cooperation to the authorities. And I would appeal to all Malaysians. We can argue the case out, we can use our social media to criticize, but please observe ground rules. Mustafa Sa'mud, bagaimana mendidik rakyat supaya mengamalkan politik matang, beradab dan tidak menyokong membabi buta. Ini satu cabaran lah, sebab kalau kita dasarnya agama atau Islam, dia harus perkasa akhlak. Jadi kita boleh setuju, kita tidak boleh setuju, itu berbeza pendapat, tetapi cerca, maki hamun, fitnah orang itu tidak dibolehkan. Pertama. Keduanya, kita mesti juga pertahankan budaya ilmu. Maknanya kita sokong tu apa sebabnya, kita tidak setuju apa alasannya. Ini kadang-kadang kita sokong itu kerana upah RM2,000 ataupun upah jawatan. Maknanya sokong kita itu tidak ada prinsip akhlak. Maka oleh yang demikian kita harus jelaskan isu ini. Dan terus, saya tahu kalau lihat dalam komen netizen itu ada yang kadang-kadang biadab, kasar, lucah, tapi saya tidak peduli kerana kita ada tanggungjawab masing-masing. Dalam sejarah umat manusia, sejarah para rasul, semua ini harus dilaungi. Bukan saja dari segi sejarah Islam, tokoh-tokoh seperti Confucius itu ada hidupnya penuh derita, terpaksa merayau dari satu daerah berdepan dengan kelompok yang jahil murakab dan juga raja-raja yang zalim. Jadi ini satu pengajaran kepada kita, dan kita perlu anak-anak muda terutamanya yang dahaga ke ilmu. Jangan jadi umpamanya ada beberapa saya lihat umpamanya kadang-kadang rencana dia terbawa-bawa dengan isu politik, dan padahal membaca pun kurang, kefahaman pun kurang, dan fakta pun tak betul. Jadi kita boleh bersemangat, tapi tak perlu cerca. Rajiv Naya, Margaret Thatcher pernah iktiraf Anwar sebagai Menteri Keuangan terbaik. Apa persamaan saya dengan Iron Lady Margaret Thatcher? Saya tidak ambil kira sangat. Ini dia, Margaret Thatcher tu dia memuji ekonomi negara, dan saya kebetulan jadi Menteri Keuangan. Jadi yang banyak berjasa termasuk institusi, bank negara, unit perancang ekonomi, pegawai-pegawai perbendaraan yang sangat dedikasi, dan saya berpengalaman dengan mereka. Jadi saya rasa kalau benar ada pun sedikit pengiktirafan, mereka juga berhak menerimanya. Keduanya, dalam banyak dasar saya tidak bersama dengan Thatcher. Thatcher itu lebih banyak kepada kapitalis, kebebasan modal, ekonomi pasaran. Saya sementara mendukung ekonomi pasaran, sangat kuat menekan soal nasib pekerja, nasib rakyat miskin. Itu ada perbezaan yang ketara di antara pandangan saya dengan pandangan Mrs. Thatcher. Nurul Ashikin,
isu penyampaian makanan di bawah JKM. Sebenarnya ada tajuk khas juga ini, dan saya rasa elok saya manfaatkan sekarang sekali, ya, kerana banyak juga pandangan seperti ini yang disampaikan kepada saya, ya. Tapi jangan salah tafsir, kerana kita tak boleh salahkan pegawai dan staf JKM. Saya pengalaman di Matampau, kemudian di Port Dickson, dan tadi dalam perbincangan dengan Menteri Besar Selangor, Saudara Amir, kita dapat kenal pasti masalah. Tapi masalahnya bukan pegawai, kerana pegawai dia jalankan tugas dia. Tapi ini arahan politik. Umpamanya sekarang ini ada kawasan Parlimen Pembangkang yang belum sampai. Malah ada tokoh UMNO Perak, mantan Menteri Besar, yang menunjukkan gambar-gambar bagaimana berlonggok makanan tak dapat diedarkan. Di Port Dickson sendiri memang diedarkan, ya, tak iktiraf saya, tak iktiraf ahli Dewan Negeri yang ada. Dia lantik siapa ke penyelaras parlimen dari Parti Bersatu, entah apa jentera dia. Tapi saya tak mau jadikan masalah asalkan sampai kepada rakyat. Itu yang penting. Jadi untuk menteri menyebut kita bagi kepada semua, padahal ada senarai kawasan-kawasan parlimen yang belum sampai makanan, ini sukar diterima. Orang susah, orang tengah cari nafkah nak hidup, dan kita dah janji bagilah, tak payahlah umpamanya gunakan kedudukan dan nak cari kesempatan politik. Dulu kita tahu orang boleh bagi sebanyak mungkin, berim dan sebagainya. Kalau kalah juga, kalau menang juga. Jadi biarlah kita tumpu soal COVID-19 dan kesusahan kepada rakyat yang patut kita cuba leraikan sedikit. Jadi saya nak sebut hal ini kerana kotak makanan tu lagi. Ini saya dah bangkitkan apa yang laporan diterima oleh Surah Fahmi di Lebah Pantai dan juga Samsul Iskandar di Hang Tuah Jaya, di mana kotak itu berharga RM100. Tapi kerana proses tender pemilihan itu, yang sampai itu RM85, ya. RM15 itu kos lah, itu ini dan sebagainya. Saya rasa tak perlu dalam begini, ya. Saya boleh tunjukkan umpamanya usaha-usaha kami kecil lah, peribadi. Ini bukan soal Port Dickson, yang saya kumpul beras, gula. Nanti kita boleh tunjukkan sedikit, ya, yang kita kumpulkan. Kita beli at cost dengan harga lebih murah, ya. Nanti kita sisipkan foto yang di rumah, ya. Bukan besar, tapi tiap minggu saya adakan, kerana ini saya nak memenuhi tanggungjawab keluarga, ya. Jangan sekarang orang politik ini dia bagi habuan, tapi semua peruntukan kerajaan, semua orang lain derma, dia sendiri tak nak keluarkan bantuan. Yang ini bantuan kerajaan, semua nak dapat nama, nak bagi pada parti dia. Sumbangan daripada diri tidak ada, ya. Yang tahu punggah kekayaan, dan bila orang susah tak nampak nak berikan habuan. Ini tak ada ni. Okey. Pandangan bahawa Adam Ashraf, mengapa kerajaan Pakatan Nasional tidak mahu adakan sesi parlimen khas? Tidak ada penjelasan, ya. Saya bangkitkan perkara ini kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Pimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan kemukakan pandangan ini dalam satu kenyataan, minta ada sidang khas supaya dibincang hanya COVID-19 dan tidak ada isu atau usul lain pun tidak diterima, dan diadakan cadangan adakan sidang parlimen pada 18 Mei. Titah diraja, kemudian semua balik. Saya tak faham mengapa kita harus susah payah datang ke Kuala Lumpur untuk begitu, kerana boleh buat melalui siaran langsung, dan ahli-ahli parlimen masing-masing di rumah dan mendengar. Kalau mahu ditangguh begitu, sidang parlimen ini berarti kita boleh membahaskan. Saya faham tak perlu berminggu-minggu untuk bahas, kita boleh buat 2 hari. Peraturan saya sebut 2 hari yang lalu boleh diadakan supaya kita boleh kurangkan jumlah ahli parlimen. Parti Keadilan sekarang ini ada
wakil 39. Okey, kita kata boleh setengah je hadir, dan kita boleh putuskan umpamanya supaya tidak membebankan kalau perlu diadakan sesi, dan takut kalau jadi masalah tempat dan sebagainya kerana ditetapkan tentang jarak sosial atau pembatasan sosial. Tetapi ada yang buat andaian kerajaan PN ini tidak mahu meneruskan sidang parlimen kerana bimbang akan munculnya undi tidak percaya. Maknanya dia tidak yakin akan sokongan ahli-ahli parlimen. Norman Shah, ini tentang ahli parlimen PAS yang ditawarkan jawatan GLC bagi pantau syarikat. Saya berpendapat bukan sahaja soal PAS, tapi janji untuk menghadiahkan dan bagi habuan tiap ahli parlimen yang gaji yang sudah belasan ribu, kemudian nak bagi lagi 4-5 ribu untuk tampung, bagi saya ini keterlaluan. Kalau orang itu mempunyai kelayakan luar biasa jaga urusan syarikat, itu saya boleh terima. Tetapi untuk berikan tiap ahli parlimen yang sudah gaji besar dalam kerajaan negara tidak punya wang dan harus wang itu dicurah kepada rakyat, saya fikir tidak menusabah sama sekali. Kalau ditanya saya, ini ketika di mana pengurus-pengurus syarikat di bawah kerajaan itu dipotong gaji mereka. Kalau mau khidmat, bagi allowance kecil. Kalau tak mau, ambil orang lain. Tak payah ambil ahli parlimen dan sebagainya, ambil yang layak. Saya yakin ramai orang yang layak yang mampu berkhidmat dengan upah atau ganjaran yang lebih kecil. Baik, saya sebut juga perkara yang berikut adalah tentang kedudukan pekerja. Semalam kita 2 hari yang lalu kita sebut tentang beberapa skim, kerana apa yang diperkenalkan oleh kerajaan ini banyak ambil wang rakyat, ya, KWSP. Ambil wang kita sendiri yang sepatutnya disimpan hari-hari tua, itu diambil sekarang, kemudian dikatakan ini sumbangan kerajaan. Tak betul. Ya, KWSP ini bertujuan untuk menjamin masa depan mereka. Begitu juga tentang sekarang ni perkeso. Nak buat rawatan kesihatan, wang perkeso. Perkeso ni untuk pekerja RM2,000. Yang menteri gaji RM10,000 ni tak faham ke? Mengapa nak ambil wang daripada tabung pekerja? Ini yang dibantah oleh Persatuan Sekerja. Tetapi ada satu laporan lain, ya, tentang masalah yang kita boleh kenal pasti, yang dikemukakan oleh Khazanah Research Institute, ya, satu badan penyelidikan di bawah Khazanah, yang menganggap masalah pengangguran ini akan menjadi lebih besar akibat daripada COVID-19 ini. Unjuran mereka, ya, MIER menganggarkan bahawa PKP akan menjejaskan 2.4 juta pekerjaan atau 15.7% dari jumlah pekerja. Ini maknanya yang akan menjadi penganggur. Bank Negara Malaysia meramalkan kadar pengangguran tahun ini 4%, naik dari 3.3% tahun lalu. Ini semua akan menjejaskan kehidupan rakyat, ya. Golongan pekerja ini golongan yang selalunya di bawah B40 ataupun M40 yang agak masih menghadapi kesulitan. Jadi oleh demikian kita harus saya dicanangkan supaya, ya, kerajaan mempunyai jatuh kuasa penyelaras khas menangani masalah pengangguran ini. Kerana pengangguran ini akan menyebabkan keluarga akan menghadapi masalah makanan, kesihatan, pendidikan anak dan kebajikan am mereka. Jadi untuk itu saya sekali lagi nak ucap terima kasih pada hari ini atas kesempatan dan saudara melayani dan juga menjawab sebahagian soalan saudara. Dan saya dah sebut tadi dalam beberapa perkara soal
si Kitul tu kita jawab kemudian dengan saya nak bawa sekali buku sejarah Melayu ni, nak anjurkan supaya lebih ramai anak-anak muda baca ya, buku sejarah Melayu ni. Kalau tidak kadang-kadang lebih Melayu sejarah dia pun tidak tahu, pengajaran daripada buku sejarah Melayu pun tidak tahu. Keduanya saya sebut juga tentang soal bekalan makanan ini ya, oleh JKM. Staff berkhidmat tetapi campur tangan politik kadang ni berlebihan. Dia bercampur tangan politik berlebihan ni bila orang tu dia rasa dia kurang secure. Dia boleh kadang kelabah, kelang kabut sikit, dia tak berani. Tu dia nak kawal sana, pegang sini sampai bercambah store barang makanan. Atau lantik penyelaras yang kadang-kadang tidak ada jentera di bawah. Ini kita dah kenal pasti. Akhirnya saya sebut tentang laporan Khazanah Research Institute, lindungi pekerja, wujudkan pekerjaan baru dalam kesempatan ini, dan saya juga sentuh hal ini dalam digitalization yang saya kemukakan minggu lalu. Terima kasih. InsyaAllah kita bertemu malam esok, kerana malam esok itu jadual tazkirah biasa, Ahad malam Isnin jam 9 malam, di mana kita kupas persoalan-persoalan lain ya, dan juga mengambil kira pandangan dan suara yang saudara-saudari bangkitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.